Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bertemu dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Okey, hari ini kita akan belajar dalam bidang tajwid, iaitu hukum qalqalah. Sebut hukum qalqalah. Sebut qalqalah. Apa dia? Qalqalah. Okey, bagus anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar tentang hukum qalqalah. Sebelum ni kita dah belajar tentang mim sakinah. Jadi kita sambung pembelajaran kita tentang qalqalah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan pembelajaran kita tentang hukum tajwid qalqalah, kita mulakan dulu dengan membaca doa belajar. Okey, sama-sama kita tadah tangan. Ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Jadi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, Allah Ta'ala bukakan hati kita, bukakan dada kita, bukakan pemikiran kita untuk mudah mengingat dan mudah menghafaz ataupun terima ilmu yang kita pelajari. Okey, baiklah anak-anak. Okey, kita masuk qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama qalqalah sughra. Okey, cuba sebut qalqalah sughra. Sekali lagi, qalqalah sughra. Qalqalah sughra maksudnya lantunan suara atau ditekan itu secara sedikit atau perlahan. Kerana sughra maksudnya kecil. Jadi dia sedikit saja ataupun perlahan. Okey, qalqalah yang kedua ialah qalqalah kubra. Tu Ustaz sebut qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra ni lantunan suara dan suara yang kita tekan itu agak sedikit kuat kerana kubra maksudnya adalah besar. Jadi perlu ditekan secara kuat. Okey. Jadi qalqalah ni apa maksud dia? Kita tengok pada qalqalah sughra. Apa maksud qalqalah sughra ni? Qalqalah bermaksud lantunan suara dan ditekan secara perlahan. Kita tekan secara perlahan je, sikit je kerana sughra tu kecil. Kedudukannya di mana? Di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Ianya ada di tengah-tengah kalimah. Tu perbezaan di antara sughra dengan kubra. Yang merah ni adalah perkataan penting. Okay, kita tengok contoh. Ni ada contoh ayat dia. Nampak tak yang warna merah? Ni adalah huruf qalqalah. Dia terdapat di tengah-tengah kalimah. Cara bacaan dia macam mana? Yakbalu. 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 Sekali lagi, dengarkan betul-betul. Yakbalu. Yakbal. Yakbalu. Yakbalu. Dia yak. Dia tak ada sampai kita tekan secara kuat. Kalau kita tekan secara kuat, salah. Contoh tekan yang kuat. Yaqbalu, salah. Dia tak ada ke. Dia tak sampai keluar ke. Yaqbal. Yaqbalu. Yaqbalu. Sikit je. Dia punya lantunan dia hanya sekadar sedikit saja. Yaqbalu. Yaqbalu. Itu yang betul. Kalau ada anak-anak baca yaqbalu, salah. Sebab dia terlalu kuat. Itu untuk qalqalah kubra. Jadi, cara bacaan yang betul, qalqalah sughra ialah yaqbalu. Yaqbalu. Dia ada lantunan tapi secara perlahan dan sikit je. Kita tak berapa perasan. Yaqbalu. Yaqbalu.
yaqbalu. Boleh? Faham? Okey, seterusnya kita tengok qalqalah kubra pula. Dia berlawan dengan qalqalah sughra. Kalau qalqalah sughra tadi lantunan dan ditekan secara perlahan. Kalau qalqalah kubra lantunan dan ditekan dengan kuat. Mesti nampak jelas lantunan tu dan ditekan tu, suara tu ditekan dengan jelas, kuat. Dan kedudukannya di mana? Di akhir kalimah yang dibaca ketika berhenti atau waqaf. Dia di akhir kalimah dan kita berhenti pula pada kalimah tersebut. Contoh, boleh tengok dekat contoh sini, ini adalah huruf qalqalah, huruf dal. Huruf apa? Huruf dal. Jadi kita baca, kalau nak baca kena tekan kuat sikit ketika kita berhenti dekat sini. Ini di akhir kalimah. Contoh, dengar Ustaz baca betul-betul. Ahad. Ahad. Ada d belakang dia tu. Tu kita tekan. Ahad. Kena ada tekanan yang kuat di belakang tu berbanding qalqalah sughra tadi. Contoh. Qul huwallahu ahad. Kena jelas. Qul huwallahu ahad. 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 D tu adalah itulah qalqalah kubra yang kita lantun dan kita tekan sedikit. Kalau kubra kena kuatlah. Ahad, sebab kita berhenti dekat situ. Kalau kita sambung, dia takkan jadi begitu. Kalau ayat ni pun bersambung, dia dah jadi ada baris. Tak wakaf kan. Lain kalau yang ni dia ada wakaf, jadi dia bertanda mati, kita yang berhenti perlahan. Jadi kat sini kalau kita berhenti, kita kat sini kita berhenti, kita kena tekan dia punya huruf qalqalah tu dengan kuat. Ahad. Boleh faham Boleh beza. Yang ni tadi perlahan je dia punya tu. Tipis saja dia punya tekanan tu. Yaqbalu, yaqbalu, yaqbalu. Lam yalid wa lam yulad. Tu ada dua-dua qalqalah kat situ. Lam yalid wa lam yulad. Yang akhir tebal. Lam yalid. Sikit je. Lam yalid wa lam yulad. Beza kat situ. Dalam satu kalimah ada dua-dua. Lam yalid. Ada, tapi sedikit. Wa lam yulad. Itu kuat. Saya rasa boleh faham setakat ni. Kalau tak faham tak apa. Cuba dengar banyak kali dan bezakan. InsyaAllah anak-anak akan faham. Ataupun boleh tanya dengan Ustaz kalau masih tak faham lagi tentang hukum qalqalah. Okey, kita dah tahu tadi pembahagian qalqalah ada dua, qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra dan cara bacaan dia. Sekarang Ustaz nak terangkan apa dia sahaja huruf-huruf qalqalah. Dia bukan semua huruf Dia ada 5 huruf ni sahaja yang dinamakan huruf qalqalah. Tadi kita dah jumpa dua contoh. Huruf qaf dengan huruf dal. Sekarang kita tengok. Ada 5 huruf qalqalah iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Apa dia? Lagi sekali sebut. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada orang dia nak singat, dia ingin sebut qutbun jaddun. Qutbun jaddun. Dia ingat macam itu. Qutbun jaddun. Ada 5 huruf. Ataupun nak senang qaf, ta, ba, jim, dal. Dia qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf je. Mesti anak-anak senang nak ingat. Okey, kita tengok contoh Yang belah atas ni adalah contoh qalqalah sughra kerana dia semuanya berada di tengah-tengah kalimah. Nampak di tengah-tengah, di tengah-tengah, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Yang bawah adalah qalqalah kubra. Tengok di akhir kalimah, di akhir kalimah yang kita waqaf. Okey, kita tengok contoh yang pertama daripada huruf qaf. Huruf qaf kalau dia qalqalah sughra, kita baca huwa yaqbalu, huwa yaqbalu.
Tak berapa ditekankan sangat, secara perlahan je. Kalau qalqalah kubra, kita berhenti dekat huruf qaf ni, bunyinya contohnya allazi khalaq. Allazi khalaq. Allazi khalaq. Ada qa, dia ada tekan kat belakang Itu cara bacaan yang betul. Okey. Seterusnya huruf ta. Huruf ta. Contoh dia untuk qalqalah sughra, la yatgha, la yatgha, la yatgha. Dan kalau qalqalah kubra bunyinya muhit, muhit, muhit. Kena tekan sebab tu disebut lantunan dan ditekan. Muhit. Tekan sikit. Muhit. Bagus. Okey. Seterusnya huruf ba. Huruf ba. Contoh qalqalah sughra, hab lana, hab lana. Tipis je. Hab lana, hab lana. Ada penekanan tapi tipis. Okey, kemudian qalqalah kubra. Contohnya fansab, fansab, fansab. Boleh Seterusnya huruf jim. Huruf jim kita tengok. Contoh bagi qalqalah sughra, ar-ruj'a, ar-ruj'a, ar-ruj'a. Dia ada penekanan tapi sedikit perlahan. Okey, kita tengok contoh qalqalah kubra, al-buruj, 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 al-buruj. Boleh bezakan Kemudian kita tengok contoh huruf dal. Qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha. Kita tengok pula contoh qalqalah kubra, walam yulad, walam yulad, walam yulad. Boleh faham Dia beza di antara qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Hurufnya ada 5 ni saja. Kalau jumpa huruf 5 ni di tengah-tengah baris mati, itu qalqalah sughra. Kena ada lantunan tapi secara perlahan. Kalau dia di akhir kalimah, dia bukannya semestinya baris mati. Nampak tak? Tapi sebab kita berhenti dekat situ, kita berhenti dekat kalimah ni, kat huruf-huruf qalqalah ni, maka kita kena baca secara lantunan dan ditekan secara kuat. Boleh faham Okey. Jadi alhamdulillah kita dah belajar hari ini bahagian qalqalah ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kemudian kita dah belajar juga huruf-huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf qalqalah. Ustaz dah bagi contoh, dah sebut contoh. Anak-anak diharapkan dapat dengar, dapat faham, dapat bezakan di antara qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Jadi alhamdulillah untuk tugasan hari ini, murid-murid diminta untuk menyiapkan tugasan pada lembaran kerja. Ustaz akan bagi satu lembaran kerja dekat bawah nanti. Selepas Ustaz punya maklumat tentang kelas pada tengah hari ini, Ustaz bagi link video ni, bawah tu ada lembaran kerja. Maka lembaran kerja ni boleh di print sekiranya kamu ada printer di rumah. Ataupun kalau kamu tidak ada printer, kamu cukup salin di dalam buku tulis ulum dan jawi. Lepas dah siap, ambilkan gambar dan hantar kepada Ustaz sebagai Ustaz tengok hasil kerja anak-anak dan tahu anak-anak mengikuti PDPR dan menyiapkan tugasan. Okey.
Mesti anak-anak ada tertanya-tanya, kenapa sebelum-sebelum ni bukan video ustaz yang bagi untuk kelas? Untuk pendidikan Islam, guru-guru pendidikan Islam dibagi-bagikan tugas untuk membuat video pembelajaran PDPR mengikut tahun masing-masing. Ada yang kena tahun 4, tahun 5, tahun 6. Untuk ustaz ditugaskan untuk membuat video PDPR bagi mata pelajaran Jawi tahun 6. Sebab itulah kalau sebelum-sebelum ni video PDPR yang dijalankan daripada ustaz ataupun ustazah yang lain untuk tahun 4. Sedikit penerangan daripada ustaz lah. Hari ni ustaz buat video lah untuk mengajarkan tentang tajwid. Sebab apa? Biar anak-anak lebih faham dan lebih jelas. Kalau ada apa pertanyaan, boleh tanya ustaz di Telegram ataupun WhatsApp. Okey? Jangan malu, jangan segan, insya-Allah kita sama-sama belajar. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari anak-anak dapat ingat, dapat faham dan kita dapat amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Kerana tujuan kita belajar tajwid ni nak mempercantikkan bacaan Al-Quran kita. Kita dapat menyebut dengan sebutan yang betul. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.